Jadi kita tengok respirasi sel. Respirasi sel ni antara yang paling penting sekali kenapa dia berlaku adalah untuk menghasilkan tenaga. Jadi ini keyword dia, tenaga. Jadi tenaga ni diperlukan oleh apa? Diperlukan oleh sel hidup. Sel hidup ni nak buat apa tenaga ni? Untuk aktiviti seharian dia. Okey, jadi aktiviti seharian ni dia memerlukan tenaga. Jadi antara aktiviti seharian sel yang memerlukan tenaga ni apa? Pengangkutan aktif. Jadi dia nak angkut bahan-bahan daripada satu tempat ke satu tempat lain, dia memerlukan kadang-kadang tenaga. Iaitu tenaga ni dalam bentuk ATP, adenosine triphosphate. Jadi itu satu molekul, satu struktur adenosine yang akan ada ikatan dengan 3 fosfat. Jadi bila satu daripada fosfat tu terpisah dengan ATP tu, dia akan membebaskan tenaga. Jadi tenaga tu akan digunakan untuk mengangkut bahan-bahan tertentu daripada satu kepekatan ke satu kepekatan lain. Jadi ini kamu boleh tengoklah tentang pengangkutan bahan merentas membran plasma. Itu ada cikgu terangkan dekat situ. Kemudian kita pergi pula kepada respirasi sel. Jadi respirasi sel ni adalah pengoksidaan. Jadi bila kita sebut tentang pengoksidaan, dia melibatkan penggunaan oksigen. Okey, lebih kurang macam itulah, iaitu molekul organik, pengoksidaan molekul organik, dan dia terlibat dalam beberapa peringkat. Akhir sekali dia akan bebaskan tenaga. Dia akan bebaskan tenaga. Substrat utama dia atau bahan utama yang digunakan untuk tukar jadi ATP adalah glukosa. Jadi respirasi ni ada dua jenis. Yang pertama adalah respirasi aerob, yang kedua adalah respirasi anaerob. Kalau respirasi aerob, dia memerlukan oksigen ataupun tindak balas kimia tu berlaku dengan kehadiran oksigen. Jadi kat dalam buku ni dia ada cerita sikit tentang macam mana oksigen tu ataupun macam mana glukosa tu dipecahkan. Jadi nak tak nak cikgu kena ceritalah kat kamu. Jadi bermula dengan proses glikolisis. Jadi proses glikolisis ni berlaku di mana? Berlaku di sitoplasma. Sepatutnya bila sebut student biology ni, bila sebut sitoplasma ni kamu boleh terbayang lah kat mana sitoplasma tu. Sitoplasma adalah ruang di antara nuclear membrane dengan plasma membrane, ataupun ruang rongga di dalam sel. Jadi di dalam sel tu nanti akan ada perapungan, akan terapung organel-organel, akan terapungnya macam seolah-olah dia duduk dekat dalam tu, adanya nukleus, adanya jasad Golgi, adanya lysosom, jalinan endoplasma kasar. Susunan biologi lah. Maksudnya bila sebut tentang sitoplasma tu, dia terus dapat bayangkan sitoplasma tu yang mana, struktur yang mana, tempat dia dekat mana, apa fungsi dia. Jadi glikolisis ni berlaku di sitoplasma. Glikolisis ni proses apa? Proses tindak balas kimia, ataupun ada juga dipanggil sebagai tindak balas biokimia. Dia akan pecahkan, uraikan glukosa kepada pyruvate. Ni pyruvate. Dia akan pecahkan glukosa kepada pyruvate. Akan menggunakan enzim. Okey, akan menggunakan enzim. Jadi satu glukosa akan hasilkan dua pyruvate. Jadi pyruvate ni akan terhasil di sitoplasma lah. Pyruvate ni kemudian akan masuk ke dalam mitokondria. Jadi bila dia masuk ke dalam mitokondria, dia akan berlaku pengoksidaan pyruvate, di mana akan menggunakan oksigen, akan menghasilkan tenaga. Jadi dekat sini kamu nampak dia ada penggunaan oksigen pada glukosa, akan hasilkan tenaga sebanyak 2898 kilojoule. Dekat sini ni. Okay, 2898 kilojoule. Yang ni dia termasuk dua-dua sekali lah, yang berlaku di sitoplasma dan berlaku di mitokondrion. Mitokondrion dengan mitokondria. Ada kawan kamu tanya, cikgu apa beza? Dia bahasa Melayu ni kita tidak ada perkataan yang kita nak tunjukkan dia banyak. Okey, dan perkataan yang nak tunjukkan dia sedikit. Macam bahasa Inggeris dia ada.
iaitu yang melibatkan perkataan dia plural, yang perkataan dia singular. Selalunya kalau yang mudahnya kita tambah S lah. Jadi bila kita tambah S, dia akan tahu dia sebagai plural. Kalau tidak ada S, dia singular. Single. Cikgu pun tak adalah mahir sangat bahasa Inggeris ni, teruk jugalah. Tapi itu asas kan. Tapi untuk yang bahasa biologi ni, terminologi biologi, mitokondrion dia melibatkan satu organel mitokondria sahaja. Satu mitokondrion saja. Kalau mitokondria dia melibatkan banyak, dia plural. Jadi mitokondria ni dia plural. Akan hasilkan karbon dioksida, air dan ATP. Kemudian kita pergi kepada respirasi anaerob. Respirasi anaerob ni tanpa menggunakan oksigen, akan berlaku fermentasi. Jadi laluan alternatif untuk dapat tenaga selain daripada respirasi sel. Jadi ini adalah laluan alternatif untuk dapatkan tenaga selain daripada respirasi sel. Proses penguraian glukosa tidak berlaku dengan lengkap. Jadi dia nak pecahkan glukosa ni dia tidak lengkap. Sebab apa? Oksigen terhad atau tiada oksigen. Jadi tak banyak ATP yang dapat dihasilkan melalui proses respirasi anaerob ni. Terutama sekali untuk fermentasi ni, dia tak banyak sangat. Kemudian dia akan hasilkan alkohol. Dia akan hasilkan pyruvate ni. Pyruvate sahaja. Jadi dia tak masuk ke dalam dia tak masuk ke dalam mitokondria. Jadi dia terhenti dekat sitoplasma saja. Dekat sitoplasma dia akan hasilkan lebih kurang 2 ATP. Situ sajalah, dia tak masuk ke mitokondria. Jadi pyruvate yang terhasil ni, sepatutnya dia ada pyruvate kan. Jadi pyruvate yang terhasil akan berlaku fermentasi alkohol ataupun fermentasi asid laktik. Jadi dia akan ada hasil seolah-olah macam alkohol terhasil daripada fermentasi itu. Sebab tu kalau kamu makan tapai, tapai itu adalah proses respirasi anaerob lah. Dia menggunakan proses penapaian, dia tidak menggunakan oksigen, tapi bakteria tu dia pecahkan molekul-molekul kanji itu. Dia pecahkan molekul-molekul kanji, hasilnya juga adalah alkohol. Sebab tu dia, bila kita makan tapai ni, kita rasa macam bergas. Okey, dia ada gas. Lepas tu adalah fermentasi asid laktik. Okey, sekarang ni kita pergi kepada fermentasi alkohol dulu. Jadi ini secara lanjutlah tentang fermentasi alkohol. Sebab atas ni kita dah tengok sikit dalam pyruvate tu. Fermentasi alkohol, glukosa akan dipecahkan, dia akan jadi etanol, karbon dioksida dan tenaga sebanyak 210 kJ. Jadi ini adalah fermentasi alkohol lah. Jadi maksudnya glukosa tu akan dipecahkan menjadi etanol dan karbon dioksida dan tenaga. Tenaga berapa banyak? 210 kJ. Kalau berbanding dengan yang atas ni, kita tengok yang atas ni. Yang atas ni, dia hanya 2898 kJ sahaja. Kemudian fermentasi alkohol ni boleh menggunakan apa? Boleh menggunakan yeast. Jadi yeast ni adalah mikroorganisme yang boleh membantu dalam fermentasi alkohol ataupun menjalankan proses fermentasi alkohol. Jadi yeast ni digunakan untuk membuat beer, wine. Okey, beer, wine. Ada macam-macam lagi lah. Kemudian yeast juga dibuat untuk roti. Jadi yeast tu dicampurkan dengan dough. Dough tu maksudnya tepung dah dicampur dengan air, dah garam lah. Kita masukkan juga dengan yeast. Jadi bila kita tinggalkan 1-2 jam dough tu, lama kelamaan dough tu akan mengembang, dia makin lembut. Kenapa dia mengembang, dia makin lembut? Sebab dia ada rongga-rongga udara yang terhasil di dalam dough tu. Kenapa boleh ada rongga-rongga udara? Sebab berlaku pernafasan, penghasilan karbon dioksida dan etanol tu di dalam dough tu, di dalam roti tu, yang menyebabkan roti itu ada rongga-rongga udara. Roti itu jadi lagi lembut kalau kita bubuh yeast. Okay. Kemudian fermentasi alkohol juga berlaku pada tumbuhan, terutama sekali pokok padi lah. Jadi pokok padi ni, kalau kamu tengok pokok padi, dia tenggelam. Maksudnya bahagian bawah dia tu
ada tenggelam pada air. Jadi macam mana dia nak bernafas atau menghasilkan tenaga? Dia menjalankan proses fermentasi alkohol untuk penghasilan tenaga dia, respirasi anaerob. Jadi bagusnya pokok padi ni dia dapat toleransi. Jadi dia ada enzim yang dipanggil sebagai alkohol dehydrogenase yang akan tukarkan etanol yang pokok tu hasilkan kepada karbon dioksida. Jadi bagusnya pokok padi ni, walaupun dia tenggelam oleh air, dia kurang bagus dalam penggunaan oksigen dia, dia ada menghasilkan etanol, tapi etanol yang dihasilkan tu akan ditukarkan kepada karbon dioksida menggunakan enzim alkohol dehydrogenase. Dehydrogenase dekat sini. Kemudian kita pergi kepada fermentasi asid laktik. Fermentasi asid laktik iaitu glukosa akan dipecahkan menjadi asid laktik dan tenaga. Jadi yang penting ni dia nak hasilkan tenaga ni. Sebab apa kadang-kadang fermentasi asid laktik ni dia berlaku pada sel otot manusia. Okey, dia berlaku pada sel otot manusia. Otot manusia tu terpaksa kena bekerja dengan keras. Kenapa dia bekerja dengan keras? Sebab aktiviti yang dijalankan tu memerlukan tenaga yang banyak, yang akhirnya menyebabkan hutang oksigen. Jadi apa dia hutang oksigen ni? Kita tengok kat sini. Jadi berlaku senaman. Senaman ni maksudnya senaman yang tiba-tiba mendadak ataupun terlalu banyak sangat, terlalu keras sangat. Jadi pada permulaan senaman tu dia tak banyak sangat lah menggunakan oksigen. Jadi makin lama makin banyak dia guna oksigen. Tapi oksigen yang diambil tidak cukup untuk membekalkan semua penghasilan tenaga tu. Tenaga perlu dihasilkan sebab otot tu bergerak. Jadi yang menyebabkan kekurangan oksigen. Jadi bila kekurangan oksigen, dia akan melibatkan hutang oksigen. Apa maksudnya kekurangan oksigen? Oksigen tak cukup, tapi tubuh badan, otot terpaksa kena hasilkan juga tenaga. Jadi kalau dia tak dapat hasil tenaga, jadi dia bermasalah untuk menjalankan terus aktiviti senaman tu. Jadi dia memerlukan oksigen, tapi oksigen tak ada, tenaga perlu dihasilkan. Jadi dia akan ada hutang oksigen. Ini semua hutang oksigen lah. Yang warna merah ni, lorekkan merah dan cikgu warnakan ni dengan merah. Itu adalah hutang oksigen. Pada waktu yang sama juga, apabila dia berlaku hutang oksigen, dia juga menghasilkan aksid laktik. Ni, aksid laktik ni. Jadi akan ada pengumpulan aksid laktik. Selain daripada hutang oksigen, tenaga dihasilkan. Sebab apa? Sebab dia pecahkan, uraikan glukosa. Tenaga untuk hasilkan tenaga, untuk bekalkan tenaga pada otot. Dia juga hasilkan aksid laktik. Jadi kita tengok sini sikit penerangan dia. Aktiviti cergas. Okey, aktiviti cergas. Aktiviti cergas guna oksigen lebih daripada dibekalkan oleh darah. Jadi otot alami hutang oksigen. Glukosa tidak dapat urai dengan sepenuhnya. Okey, jadi dia tak dapat uraikan untuk hasilkan tenaga pada kadar yang maksimum. Jadi dia hanya boleh hasilkan 2 ATP sahaja, lebih kurang 150 kJ. Kemudian akan ada aksid laktik terkumpul pada otot yang menyebabkan kelesuan. Jadi otot tu dia lesu sebab aksid laktik berkumpul banyak. Dan dia juga boleh menyebabkan kekejangan otot. Otot tak boleh berfungsi dengan kadar yang bagus. Sebab apa? Pengumpulan aksid laktik. Selesai aktiviti. Jadi selesai aktiviti. Jadi aktiviti dah selesai kat sini lah. Jadi pada akhir senaman, jadi oksigen akan disedut dengan kadar yang biasa. Hutang-hutang oksigen tu akan dibayar balik. Jadi tubuh badan dalam keadaan rehat. Hutang oksigen pun dibayar balik. Penggunaan oksigen tak sebanyak sebelum lah. Jadi selesai aktiviti, pengambilan oksigen berlebihan, oksidakan aksid laktik kepada karbon dioksida, air dan tenaga. Jadi kat sini kamu nampak aksid laktik tu kemudian akan ditukar semula oleh oksigen yang berlebihan kepada karbon dioksida, water, air, tenaga. Jadi hutang oksigen dibayar.
Kemudian ada sikit sini fermentasi asid laktik. Ni lactobacillus. Okey. Lactobacillus ni ada dalam minuman macam Yakult, Vitagen. Dia gunalah lactobacillus ni. Salah satu bakteria yang bagus untuk sistem pencernaan. Jadi lactobacillus ni dia akan jalankan fermentasi. Okey, fermentasi pada susu. Okey. Dia hasilkan dadih. Cikgu pun tak pasti dadih ni sebenarnya susu buah agar-agar sebenarnya. Tapi dalam buku teks ni dia guna perkataan dadih kan. Sebab apa? Bila berlaku fermentasi susu ni, susunya selalunya akan masam. Okey, selalunya susu akan masam. Dadih ni dia tak masam, dadih ni dia manis. Dia tak ada berlaku fermentasi lah. Sebab mak cikgu dulu dia meniaga pasar malam, dia jual dadih. Duk makan lah selalu. Tapi tak ada lah dadih tu rasa masam. Kalau dadih tu rasa masam, maksudnya susu tu tak elok dah lah. Dia dah expired. Tapi tak apalah sebab buku teks dia cakap macam tu, kita ikut lah. Cakap banyak-banyak nanti kamu lagi pening kepala. Yang pentingnya kamu faham dulu. Tolak yang pening-pening tu. Pening-pening ni kadang-kadang dia ganggu kita punya konsentrasi nak mengingat untuk biologi ni. Jadi kemudian kita ada tindak balas laktosa. Jadi apa yang berlaku? Lactobacillus ni akan bertindak balas dengan laktosa yang ada pada susu. Iaitu gula susu lah. Akan tukar jadi asid laktik. Jadi apabila dia dah bertindak balas dengan laktosa, dia tukar jadi asid laktik. Asid laktik ni akan gumpal kesin. Kesin ni apa? Adalah protein susu yang ada pada susu tu. Mula-mula dia tindak balas dengan laktosa. Laktosa hasilkan asid laktik. Asid laktik ni akan gumpalkan kesin, protein susu. Dia akan jadi macam yogurt. Yang ini yang punca dia masam. Sebab apa? Sebab dia digumpalkan oleh asid laktik. Boleh ya? Itu sajalah untuk respirasi sel. Okey, kita tengok sistem respirasi. Struktur respirasi, permukaan respirasi bagi pertukaran gas. Jadi kalau dalam sistem respirasi ini dia ada struktur respirasi. Jadi struktur respirasi ni apa? Permukaan respirasi bagi pertukaran gas. Jadi dia permukaan atau tempat di mana berlakunya pertukaran gas. Gas apa yang sangat-sangat penting untuk dia ditukar atau bertukar ni adalah gas oksigen. Gas oksigen ni diperlukan oleh tubuh badan. Jadi kita dah belajar pada sebelum ni tentang respirasi sel. Oksigen tu perlu masuk ke dalam sel untuk berlaku pengoksidaan. Jadi pengoksidaan ni kamu belajar kimia lah sebenarnya. Dia ada reduction, reduksi, oxidation, pengoksidaan. Cikgu tak nak terang lanjutlah tentang tu. Cikgu pun tak mahir sangat. Lama dah tinggal kimia ni. Jadi dia ada berkait rapat dengan oksigen yang masuk ke dalam molekul-molekul tu. Jadi oksigen ni penting untuk dia bantu pemecahan glukosa menjadi sumber tenaga yang banyak. Jadi dengan adanya oksigen tu, jadi banyak tenaga dapat dihasilkan selain daripada proses yang dipanggil sebagai glycolysis di sitoplasma. Dia juga akan ada proses berlaku di dalam mitokondria ataupun mitokondrion. Boleh ya? Jadi gas yang nak dibuang oleh tubuh badan ni adalah gas karbon dioksida. Jadi nisbah jumlah luas permukaan per isi padu JLP per I bergantung kepada saiz organisma. Okey, jadi nisbah jumlah luas permukaan per isi padu bergantung kepada saiz organisma. Jadi dia ada term ni, kita panggil sebagai jumlah luas permukaan per isi padu. Iaitu JLP per I. Jumlah luas permukaan per isi padu. Macam mana kita nak faham jumlah luas permukaan per isi padu? Contohnya, cikgu lukis ameba. Jadi ameba ni, dia bentuk tidak tetap kan? Kalau oksigen nak masuk, dia mudah saja melalui resapan ringkas oksigen masuklah. Jadi dia ada luas permukaan ni, semua kawasan ni dia boleh masuk. Dia boleh masuk, tak ada masalah sebab dia satu sel saja. Jadi luas permukaan dia sangat-sangat besar.
Jadi luas permukaan tinggilah. Isi padu dia tinggi ke tak? Isi padu dia tak tinggi. Isi padu dia satu sel sahaja. Okey, jadi JLP per I dia sama juga dia besar. Sebab apa? Isi padu dia kecil, tapi jumlah luas permukaan dia besar. Kalau kita ambil manusia, contohnya buat manusia. Manusia, jumlah luas permukaan dia kecil. Sebagai contoh, kita ada sel. Sel manusia ni dia tersusun satu per satu. Okey, dia tersusun satu per satu. Jadi kadang-kadang, untuk penghantaran oksigen tu, dia tak boleh masuk sesuka hati. Dia kena ada salur darah kan. Jadi salur darah bukan semua bahagian sel tu ada dapat. Jadi hanya kawasan ni saja yang, besarkan sikit lagi, tak apa nampak. Kawasan ni saja akan berlaku pertukaran gas. Kawasan ni aja akan berlaku pertukaran gas. Jadi jumlah luas permukaan dia taklah sebesar ameba ni. Sebab apa? Bukan semua kawasan permukaan dia boleh berlaku pertukaran gas. Jadi jumlah luas permukaan dia rendah. Isi padu pula besar. Dia ada banyak sel. Isi padu besar. Jadi manusia tu, JLP per I dia kecil berbanding dengan ameba. Semakin besar organisma tu, semakin kecil JLP per I dia. Ini secara mudah je lah nak faham. Jadi kalau cikgu tanya kamu, antara gajah dengan tikus, JLP per I mana yang besar? Tikus lah. Antara tikus dengan paramecium, JLP per I mana yang lagi besar? Tentulah paramecium. Kalau tanya pula JLP per I, yang mana kecil antara tikus dengan kucing? Kucing lah kecil, tikus besar. Sebab apa? Tikus lagi kecil berbanding kucing. Kamu jangan pening kepala pula. Ayat tu dia macam masalah kan. Tapi boleh sebut lagi besar organisma tu, semakin kecil JLP per I dia. JLP per I ni apa? Jumlah luas permukaan per isi padu. Kemudian ini ada penerangan ya. Semakin besar individu, semakin kecil JLP per I. Jadi kalau kamu tak faham yang ini pun kan, kamu ingat dia punya pernyataan ni. Semakin besar individu, semakin kecil jumlah luas permukaan per isi padu. Jadi, apabila organisma yang besar-besar ni, dia susah nak angkut oksigen. Oksigen nak sampai ke sel tu susah. Sebab apa? Jumlah luas permukaan dia tak macam yang lagi kecil. Jadi, dia memerlukan struktur respirasi yang kompleks. Jadi struktur respirasi yang kompleks itu dia tak semudah ameba. Dia nak oksigen, oksigen masuk ke dalam sel dia. Dia tak nak karbon dioksida keluar daripada sel dia. Hanya melalui resapan ringkas sahaja. Jadi untuk organisma-organisma yang selain daripada tu, selagi semakin besar organisma tu, semakin kompleks sistem pernafasan dia. Okey. Jadi apa, kita tengok pada seterusnya, apa ciri penyesuaian struktur respirasi? Respirasi ni dia punya S ni tak rapat. Okay? Ciri penyesuaian struktur respirasi organisma besar. Jadi organisma besar dia ada ciri penyesuaian dia untuk membantu dia mengambil ataupun berlaku pertukaran gas dalam keadaan yang sangat efisien, yang sangat bagus. Jadi dia kena ada ciri penyesuaian. Apa ciri penyesuaian dia? Struktur respirasi itu mesti nipis. Tak boleh tebal. Kalau tebal, macam mana dia nak merentas struktur respirasi itu kalau dia tebal? Kalau dinding tu tebal kan, susahlah dia nak merentas. Kalau dinding tu nipis, kemungkinan senang nak merentas. Jadi, resapan gas respirasi ini akan semakin mudah. Dan kawasan tu mesti lembab. Kawasan mesti lembab. Dia lembab ni, dia lagi mudahlah untuk berlaku pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Kemudian, dia kena ada jaringan kapilari darah yang banyak.
Kenapa kena ada jaringan kapilari darah yang banyak? Sebab darah tu yang membawa oksigen. Kalau darah tak bawa oksigen, macam mana oksigen nak diangkut? Pengangkutan kepada darah tu sendiri adalah pengangkutan kepada oksigen tu sendiri adalah darah tu yang akan bawa. Jadi semakin banyak jaringan kapilari darah, semakin bagus pertukaran gas dan semakin bagus penghantaran gas-gas terus ke seluruh tubuh badan. Okey. Jadi kita akan pergi pula kepada organisme-organisme dan cuba fahamkan tentang sistem respirasi masing-masing. Yang nombor satu ni, antara organisme yang kita nak pergi tengok ni adalah serangga, nombor satu lah. Kemudian kita ada ikan, nombor dua. Kita ada katak, nombor tiga. Kita ada manusia, nombor empat. Jadi habis manusia, settle lah. Okey, jadi kita akan pergi satu per satu. Okey, untuk serangga. Jadi serangga, sistem pernafasan serangga ialah sistem trakea. Sistem pernafasan serangga ialah sistem trakea. Sekali lagi ya. Jadi sistem pernafasan serangga itu adalah sistem trakea. Jadi dia menggunakan trakea untuk menghantar gas oksigen, untuk membuang gas karbon dioksida. Jadi kalau kamu tengok ni, kat struktur ni, tepi ni, yang ni tepi ni. Tepi ni adalah serangga. Okey, struktur serangga lah. Jadi serangga ni dia ada apa? Dia ada bahagian kepala. Okey, ni atas ni kepala. Yang tengah ni dipanggil sebagai thorax. Cikgu tak tahulah nak eja bahasa Melayu dia macam mana. Nanti kamu carilah ya. Bawah ni adalah abdomen. Okey, abdomen. Kepala ni head lah. Kemudian kita ada thorax, abdomen. Jadi dia perlukan oksigen nak dihantar ke seluruh sel-sel yang ada di dalam serangga tu sendiri. Okey, dia ada bahagian yang atas ni kan. Ni atas. Yang ni tengah. Yang ni bawah lah. Okey, jadi kalau kau nampak ni warna merah ni, yang ni adalah laluan untuk yang atas lah. Kemudian dia ada tengah kat sini. Kemudian dia ada bawah. Okey. Okey, jadi ini struktur serangga. Jadi dia ada kepala, ada bahagian tengah dipanggil thorax, bahagian bawah badan dia dipanggil abdomen. Jadi kita tengok dulu kepada struktur. Jadi kena faham struktur pula. Jadi bila kita tengok sistem ni, pertama sekali kita tahu macam mana keadaan bentuk dia. Kemudian kita tahu struktur dia tu nama apa. Keadaan bentuk dia, struktur tu nama apa. Kemudian barulah kita pergi kepada proses yang berlaku pada struktur-struktur tu. Yang pertama sekali kita tengok yang bahagian luar sekali. Kita ada spiracle. Jadi kita ada spiracle. Jadi spiracles ni dia ada injap. Okey, spiracle ni ada injap. Kalau kamu tengok kat sini ni, yang tu spiracle lah, dia ada injap. Injap tu boleh tutup dan buka lah. Jadi kat tengah-tengah ni dia injap, boleh tutup dan buka. Jadi dia adalah rongga udara pada badan. Okey, pada badan, pada abdomen serangga. Jadi maksudnya hidung serangga ni dia sepanjang badan dia. Jadi hidung serangga. Hidung manusia ni ada kat kepala lah. Okey, sama juga haiwan macam lembu, kucing, hidung dia dekat kepala. Tapi serangga ni dia bagus sikit, hidung dia tu tempat oksigen masuk tu dekat sepanjang badan dia. Ada banyak lah. Jadi tak dalam silibus kamu, cikgu tak nak terang lagi lanjut lah. Jadi spiracle ni ada injap kat situ. Dia akan ada oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Jadi bila dia masuk, dia akan lalui trakea. Okey, trakea. Jadi ini ada trakea lah. Okey, trakea di situ. Kemudian sini pun kita boleh panggil sebagai trakea, tak ada masalah.
Kemudian dia ada kantung udara. Jadi untuk mempercepatkan penghantaran ataupun penukaran gas ni, kantung udara tu akan simpan udara. Jadi bila dia simpan udara, udara tu ada bekalan yang banyak untuk dihantar ke seluruh tubuh serangga tu. Okay. Dan di hujung ni dia ada tracheol. Di hujung tu dia ada tracheol. Cikgu tak pasti kamu nampak ke tak. Ni adalah tracheol lah. Yang ni kita boleh panggil sebagai trachea. Okey, trachea. Ni adalah trachea. Kemudian di hujung-hujung tu adalah tracheol. Jadi tracheol ni dia akan kena pada struktur-struktur, organ-organ dalaman dalam serangga. Sebab apa? Sebab di hujung-hujung itulah yang akan berlaku pertukaran gas. Jadi di hujung-hujung ni akan berlaku pertukaran gas. Di warna merah. Gas akan keluar lah. Gas akan keluar, iaitu gas oksigen. Jadi ni dekat sel. Sel tu maksudnya bahagian atas badan serangga, bahagian tengah badan serangga, bahagian bawah badan serangga. Akan keluar daripada tracheol, oksigen yang diperlukan oleh sel. Dia dibekalkan secara berterusan oleh kantung udara. Jadi ada juga jenis serangga yang tidak ada kantung udara. Jadi dia punya sistem fisiologi badan yang berbeza, tapi kita tengok secara general, umumnya serangga tu macam mana. Jadi oksigen keluar. Jadi selain daripada tu, bila oksigen dah keluar, karbon dioksida akan masuk lah. Karbon dioksida akan masuk, dia akan bergerak sepanjang tracheol tu pergi ke trachea. Jadi bila dia pergi ke trachea, dia akan keluar melalui spiracle. Dia akan keluar. Jadi melibatkan pengecutan otot badan dia lah. Dia mengecut, mengembang. Jadi apabila dah keluar karbon dioksida, oksigen pun boleh masuk. Masuk melalui spiracle. Kemudian dia akan bergerak ke trachea. Kemudian dia akan mungkin disimpan di dalam kantung udara. Kemudian dia akan bekalkan ke seluruh tubuh serangga. Jadi serangga akan dapat. Jadi berbeza dengan manusia ya, serangga ni. Manusia tu oksigen perlu diangkut oleh sel darah merah. Jadi maksudnya dekat peparu tu akan berlaku penukaran gas. Iaitu darah akan daripada keadaan yang beroksigen, dia akan jadi keadaan yang tidak ada oksigen, terdioksigen, menjadi keadaan yang beroksigen. Jadi akan keluar darah tu yang beroksigen tu akan pergi bergerak ke seluruh tubuh badan, dipam oleh jantung. Darah tu akan bergerak dalam salur darah, dalam darah tu sendiri dia akan diangkut. Tapi untuk serangga tak. Dia tak bercampur dengan darah. Dia dibawa khusus terus daripada kawasan luar ni, persekitaran luar, dia masuk terus salur ni, pergi terus ke sel. Okay. Jadi kita tengok sikit apa penerangan yang cikgu dah tulis ni. Mekanisme pernafasan. Jadi pernafasan, udara luar dipaksa masuk, okey, dan keluar badan melalui spiracles. Jadi udara luar ni yang ada oksigen ni akan dipaksa masuklah ke dalam spiracle, pergi ke trachea. Otot pada abdomen ni akan mengecut dan mengembang dalam keadaan yang berikma. Dia tarik nafas, abdomen kendur, injap spiracle terbuka. Jadi bila dia tarik nafas, maksudnya udara dekat luar tu masuk, abdomen waktu tu kendur. Abdomen tak boleh nak kecut. Kecut tu maksudnya dia nak tolak udara keluar. Kalau kecut abdomen, dia tolak udara keluar. Kalau dia kendur, dia tarik udara masuk. Bila dia tarik udara masuk, injap spiracle tu akan terbuka. Jadi abdomen kena kendur waktu tu supaya nanti dia punya dalam isi padu dalam tu akan bertambah. Bila isi padu dalam bertambah, tekanan akan rendah, tekanan luar akan tinggi, dia akan tolak oksigen tu masuk ke dalam. Cikgu tak pasti kamu bayang ke tak, dengan harapan kamu dapat bayangkan lah. Kalau abdomen kecut, bila dia kecut,
Bila kecut, rongga dalam badan tu dia kurang. Bila rongga dalam badan tu kurang, nak tak nak dia terpaksa kena tolak udara yang ada ni keluar daripada badan. Jadi dia akan hembus nafas dia. Okay, dia akan hembus nafas. Jadi sini kita ada trakea. Trakea bercabang membentuk salur lebih halus disebut sebagai trakeol. Yang ni di hujung-hujung ni lah. Trakeol. Trakeol ni ada permukaan untuk respirasi, mempunyai bilangan yang banyak. Dia adalah untuk permukaan penukaran gas. Permukaan penukaran gas. Jadi dinding trakeol tu adalah nipis dan lembap. Nampak tak ciri-ciri penyesuaian bagi struktur respirasi? Dia mesti nipis, dia mesti lembap, dan satu lagi banyak jaringan kapilari. Tapi untuk yang ini dia tak ada jaringan kapilari darah lah. Sebab apa? Darah tak angkut oksigen tu. Yang angkut oksigen tu adalah struktur respirasi yang melibatkan trakea dan trakeol. Kalau yang ini dia ada kantung udara. Dia akan menyebabkan lebih efisien penukaran gas. Okey, lebih efisien penukaran gas. Untuk ikan, struktur respirasi ikan ialah insang. Okey. Jadi untuk yang atas tu serangga adalah trakea, struktur respirasi insang, ikan adalah insang. Insang terdiri daripada barisan filament disokong oleh lengkung insang. Jadi insang sekali lagi terdiri daripada barisan filament disokong oleh lengkung insang. Jadi kita akan tengok dulu kepada ikan lah. Jadi ikan ni cikgu lukis. Memanglah tak apa nak elok kan, tapi boleh lah. Jadi dekat sini dia ada lengkung insang. Hujung ni. Ni lengkung insang. Insang. Dia ada filament. Jadi air akan masuk lah. Air akan masuk ke dalam mulut apabila mulut dibuka. Okey, jadi bila mulut dibuka, air akan masuk, air akan lalu pada filament ni. Okey, filament insang. Ini dipanggil sebagai filament insang. Okey. Filament insang. Kemudian atas filament insang ni, atas ni kalau cikgu lukis, dia ada dipanggil sebagai lamela. Kamu boleh buka buku teks lah tengok. Okey, dia ada lamela. Lamela ni macam bentuk separa bulatan lah. Ni lamela sebenarnya. Jadi lamela. Okey. Dalam lamela tu ada kapilari darah. Jadi kapilari darah. Sekali lagi ya. Kita ada ikan. Ikan tu bernafas melalui insang. Struktur insang tu dia ada lengkung insang dan dia ada filament insang. Ni setiap satu ni adalah filament insang. Dan di atas filament insang tu dia ada lamela. Di dalam lamela tu dia ada kapilari darah. Jadi maksudnya bila ada kapilari darah, ada pergerakan darah. Bila ada pergerakan darah, darah ni dia membawa oksigen dan karbon dioksida. Darah dia membawa karbon dioksida dan oksigen. Jadi bila air masuk, dia akan lalu melalui filament insang. Dia akan lalu melalui filament insang. Dia lalu melalui filament insang. Dia akan lalu di atas lamela. Dia akan lalu di atas lamela. Jadi cikgu padam sini, dia akan lalu di atas lamela. Jadi kita ada air. Air akan lalu merentas. Air akan lalu merentas. Air akan lalu merentas filament insang. Di atas filament insang tu ada lamela. Ni ada lamela ni. Ada lamela. Contohlah ya, dia ada lamela. Jadi di dalam lamela tu ada kapilari darah. Kapilari darah ni akan bawa darah yang tidak ada oksigen. Jadi yang ini akan bawa darah yang tidak ada oksigen. Dia tidak ada oksigen. Jadi air yang masuk ni air. Air yang masuk ni dia ada oksigen. Ada oksigen. Ni air yang masuk dalam mulut, dia ada oksigen. Sekali lagi, air yang masuk dia ada
oksigen. Jadi bila dia masuk ada oksigen, ni ada oksigen lah. Ada oksigen. Ada oksigen. Besar sangat ni, kecilkan sikit. Okey. Jadi bila dia lalu, salur darah ni salur darah ya. Ini salur darah dalam ni yang cikgu tunjuk ni. Ni adalah salur darah. Salur darah warna biru ni. Jadi salur darah warna biru ni dia tidak ada oksigen. Salur darah warna biru dia tidak ada oksigen. Jadi bila oksigen masuk, bila oksigen keluar daripada air ni, oksigen bila keluar, dia akan masuk ke dalam kapilari darah. Jadi oksigen akan keluar. Tukar warna hitam. Oksigen akan keluar. Jadi bila oksigen akan keluar, dia masuk ke kapilari darah. Kapilari darah waktu tu ada karbon dioksida. Jadi bila dia ada karbon dioksida, waktu yang sama ada oksigen. Oksigen ni lagi bagus dia bergabung dengan hemoglobin sebenarnya. Dia lagi bagus bergabung dengan sel darah merah berbanding dengan karbon dioksida. Jadi contohnya macam kamu naik kereta, ada orang tu lagi bagus naik kereta. Okey. Macam nak bagi analogi dia? Adik kamu dengan kamu. Jadi mak ayah kamu ni suka adik kamu lah. Adik kamu kecil. Jadi kereta tu dah penuh. Kamu naik dulu, tiba-tiba adik kamu pun nak ikut juga. Kamu kena turun lah. Jadi dia punya favourite tu akan naik dulu kereta tu. Sama juga macam situasi ni. Oksigen tu lagi bagus dia kalau dia nak combine, bergabung dengan hemoglobin. Hemoglobin ni yang ada pada sel darah merah. Jadi bila dia bergabung dengan hemoglobin sel darah merah, karbon dioksida ni akan terlepas ikatan dengan hemoglobin, terlepas ikatan dengan sel darah merah. Jadi bila karbon dioksida ni, dia akan keluar lah. Jadi bila dia keluar, dia akan masuk ke dalam pergerakan air. Ini pergerakan air ya. Pergerakan air yang dalam mulut tu. Jadi sekarang ni darah tu dah jadi warna merah ni, dia dah ada kandungan oksigen. Dia dah ada kandungan oksigen. Okey. Cikgu terangkan sekali lagi. Takut kamu tak pernah faham. Jadi kita ada pergerakan air. Air akan bergerak. Dia akan bergerak merentas lamela. Lamela pula. Dia akan merentas filamen. Dia akan merentas filamen. Jadi air akan bawa oksigen lah. Jadi air akan bawa oksigen. Ini oksigen. Ini oksigen. Jadi bila air bergerak merentas filamen, oksigen ada dekat dalam tu. Oksigen akan keluar daripada air itu. Bila keluar daripada air, dia akan masuk ke kapilari darah. Di kapilari darah tu dia ada tinggi karbon dioksida. Okay, darah tu dalam keadaan terdioksigen. Dia masuk daripada salur darah ni. Ni salur darah. Salur darah. Jadi karbon dioksida oksigen akan masuk ke kapilari darah. Dia akan tukar tempat karbon dioksida yang ada pada darah tu. Jadi oksigen sekarang ni dia bergabung dengan hemoglobin. Kamu kena ingat hemoglobin tu adalah struktur pigmen merah yang ada pada sel darah merah. Sel darah merah tu lagi besar berbanding hemoglobin. Jadi dia akan bergabung dengan hemoglobin membentuk oksihemoglobin. Ataupun kamu boleh sebut dia akan masuk ke dalam sel darah merah. Jadi bila dia masuk dalam sel darah merah waktu tu dalam keadaan yang beroksigen. Jadi karbon dioksida akan keluar masuk ke dalam aliran air. Jadi air itu akan ada tinggi sedikit lah karbon dioksida dia. Jadi air kemudian akan keluar melalui dia punya struktur pada kepala ikan yang dipanggil sebagai operculum. Ni operculum. Okey. Jadi kita tengok sedikit dia punya proses tarik nafas dan hembus nafas ni. Mekanisme pernafasan. Ini ada dalam buku teks ya. Ikan membuka mulut. Ikan tu kena buka mulut dululah. Jadi nak buka mulut macam mana? Dia rendahkan dasar rongga mulut. Ikan buka mulut dengan rendahkan dasar rongga mulut. Jadi isi padu dalam mulut bertambah. Teks
tekanan akan berkurang. Isi padu dalam mulut akan bertambah, tekanan berkurang. Kamu kena ingat ya, bila isi padu bertambah lah sebab dia dah buka mulut, rongga dalam tu makin bertambah. Jadi rongga makin bertambah, tekanan akan berkurang. Tekanan dalam mulut berkurang, tekanan dekat luar kawasan air tu akan tinggi. Jadi bila tekanan air dekat luar tinggi, ni tekanan air luar tinggi, air akan ditolak masuk ke dalam mulut. Waktu ni operculum tertutup. Ni waktu ni operculum tertutup. Waktu ni ditutup lah. Dia buka mulut. Ni mulut rongga bawah dia ni. Dia buka mulut, operculum akan tertutup. Waktu dia tarik nafas. Okey. Muka surat berapa ya dalam buku teks ni? Lagi, muka surat 133. 133. Dia tak adalah macam manusia dia tarik nafas. Kita tarik nafas, kita sedut oksigen. Macam ikan ni, kalau dia tarik nafas, dia sedut air masuk dalam dia punya mulut. Dia akan berlaku pengudaraan. Pengudaraan ni dipanggil sebagai ventilasi. Okey, untuk meningkatkan pengaliran air pada permukaan respirasi. Kemudian hembusan nafas. Jadi mulut ditutup, dasar rongga mulut dinaikkan. Jadi rongga mulut yang kat bawah tu akan dinaikkan. Jadi tekanan rongga mulut akan naik. Jadi maksudnya tekanan dalam mulut tu akan naik lah. Sebab apa? Dia dah tutup mulut. Bila dia tutup, tekanan jadi tinggi. Bila tekanan tinggi, tekanan dalam mulut tinggi, tekanan dekat luar tu rendah. Jadi air akan ditolak ke tempat yang lain. Jadi tempat yang lain tu kat mana? Dia akan ditolak sepanjang insang ni. Filamen insang. Dia akan ditolak sepanjang filamen insang, akan keluar di operculum. Sebab operculum waktu ni akan terbuka. Dia tak keluar kat kawasan mulut tu lah. Dia keluar dekat kawasan operculum. Jadi, dia akan memaksa air mengalir dari mulut melalui filamen. Operculum terbuka, air didesak keluar. Jadi, itu yang berlaku lah. Jadi, sekali lagi kita cuba terangkan kat sini. Dia tarik nafas. Jadi, bila dia tarik nafas, maksudnya air akan masuk ke dalam mulut. Bila air nak masuk ke dalam mulut, dia kena jatuhkan rongga bawah mulut. Rongga bawah mulut tu dia jatuhkan, dia buka mulut. Jadi bila dia buka mulut, rongga dekat dalam mulut ni rongga dekat dalam mulut ni akan bertambah. Jadi bila bertambah, tekanan dalam akan kurang. Tekanan luar ni akan tinggi. Bila tekanan luar tinggi, air dekat luar tu akan ditolak masuk ke dalam rongga mulut. Jadi bila air ditolak masuk ke dalam rongga mulut, air masuklah. Air nak buat macam mana lagi, dia terpaksa kena masuk lah. Dia masuk. Jadi dia masuk, dia akan memenuhi rongga mulut. Jadi datang pula dengan waktu ni operculum tertutup. Waktu ni bila air masuk, operculum tertutup. Kemudian dia tutup mulut. Bila dia tutup mulut ni, dia nak hembus nafas. Bila operculum tertutup, dia nak hembus nafas, dia tutup mulut dia. Jadi bila dia tutup mulut dia, rongga tu akan dinaikkan ke atas ataupun bawah. Mulut bawah dia tu akan dinaik ke atas. Tekanan dalam rongga mulut ikan akan bertambah. Tekanan luar akan berkurang lah. Jadi bila tekanan dalam rongga mulut bertambah, air itu akan lalu melalui insang. Akan melalui filamen insang. Air akan lalu. Sebab apa? Sebab waktu ni operculum akan dibuka. Waktu ni operculum dibuka, air akan lalu. Bila air lalu, air akan keluar. Bila air lalu, air akan keluar. Jadi, air yang lalu tu akan berlaku pertukaran gas. Jadi, kat mana dia berlaku pertukaran gas? Kat sini yang cikgu terangkan tadi. Berlaku pertukaran gas. Yang mana oksigen akan keluar, akan masuk ke dalam kapilari darah dekat lamela. Lamela tu adalah struktur atas di atas filamen insang. Jadi, oksigen akan keluar, dia masuk ke dalam lamela. Jadi, bila dia masuk ke dalam lamela, di dalam lamela tu ada kapilari darah. Kapilari darah yang membawa darah yang tidak ada oksigen. Bila dia masuk saja dalam tu,
akan berlaku pertukaran gas. Karbon dioksida akan keluar masuk ke dalam air. Jadi karbon dioksida akan keluar melalui air yang keluar melalui operculum yang kat sini ni, operculum. Okey, itu adalah mekanisme pernafasan bagi ikan. Haiwan yang seterusnya kita ada katak yang ketiga ni. Katak bernafas melalui kulit dan peparu. Jadi katak ni special sikit lah. Dia dikategorikan sebagai haiwan amfibia. Okey, haiwan amfibia, haiwan dua alam. Jadi pada waktu larva, iaitu waktu selepas dia menetas daripada telur, dia akan jadi larva ataupun berudu lah, berudu. Jadi dia bernafas melalui menggunakan insang. Okey. Bernafas melalui insang. Jadi kita akan tengok apabila dia membesar, dia jadi katak dewasa, dia akan tak duduklah sepenuhnya di dalam air, tapi dia masih lagi ada keupayaan untuk dia bernafas di dalam air. Jadi dia ada pernafasan yang menggunakan kulit dan juga menggunakan peparu. Jadi ada ciri-ciri pada kulit dia tu yang menyebabkan dia boleh bernafas melalui kulit. Kita pergi dulu kepada kulit. Kulit bernafas apabila kurang aktif. Jadi dia apabila kurang aktif, dia boleh bernafas melalui kulit. Kulit ni sangat nipis, sangat telap terhadap gas respirasi. Apa gas respirasi? Karbon dioksida dan oksigen. Kulit katak juga lembap. Di bawah terdapat banyak kapilari darah. Jadi sekali lagi, kulit ni akan digunakan apabila dia nak bernafas dalam keadaan kurang aktif. Okey, dalam kurang aktif. Jadi dia sebenarnya kulit ni tak berapa efisien lah, tak berapa bagus untuk menghantarkan gas-gas oksigen-oksigen ke sel-sel yang ada. Sebab bukan semua organ dekat bawah kulit ada. Ada juga kadang yang jauh daripada kulit. Jadi dia tak apa nak efisien. Jadi dalam keadaan dia kurang aktif, tak apa, boleh dia bernafas melalui kulit. Kemudian kulit sangat nipis dan sangat telap terhadap gas respirasi. Jadi ini pentinglah ciri ni. Jadi kalau dia tak nipis, dia tak telap, gas respirasi itu sendiri tak boleh nak diangkut ataupun nak ditukar di kulit tu sendiri. Keadaan kulit juga lembap. Okay? Jadi kita dah pergi banyak tempat lah. Kita dah pergi tracheol, ikan sendiri pun air kan, air of course lembap lah. Kita dah pergi kepada serangga. Jadi serangga pun dia lembap pada tracheol dia tu. Jadi kulit ni pun dia lembap. Lembap dia akan meningkatkan kebagusan kepada penukaran gas. Di bawah terdapat banyak kapilari darah. Kemudian peparu pula akan digunakan untuk kalau dalam keadaan biasa lah, dan dalam keadaan aktif pun dia akan menggunakan peparu untuk menghantar seluruh oksigen ke tubuh badan. Peparu ni adalah permukaan dia berlipat-lipat dalam ni. Kemudian membran dia, peparu nipis, dinding peparu lembap, dia mempunyai jaringan kapilari darah yang banyak. Jadi ini pencirian dia. Tak ada banyak beza sangat, cuma dia tambah satu tu permukaan berlipat-lipat di dalam peparu. Yang lain tu membran peparu nipis. Nipis tu biasalah, memang kena nipis. Kalau tebal susah nak berlaku keluar dan masuk. Kemudian dinding peparu tu dia lembap. Ini kita pun dah biasa. Satu lagi adalah jaringan kapilari darah banyak. Jadi jaringan kapilari darah banyak ni sebab dia nak bawa darah yang akan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh katak tu. Pada waktu yang sama dia akan mengeluarkan gas karbon dioksida untuk dihembus keluar oleh katak. Okey, sekarang ni kita pergi kepada mekanisme pernafasan katak. Jadi katak ni ada tarik nafas. Kita baca dulu satu persatu. Cikgu tukar warna merah. Tarik nafas. Jadi katak bernafas menggunakan lubang hidung dia lah. Dia ada hidung dia. Jadi hidung tu akan menyebabkan udara masuk. Jadi mulut dan glotis tutup. Jadi kamu nampak kat sini ada glotis tutup. Mulut dekat sini lah. Okey. Mulut ada dekat situ. Dasar rongga mulut akan turun. Dasar rongga mulut akan turun. Ni dasar rongga mulut ni akan turun. Tekanan udara dalam mulut rendah. Tekanan udara dalam mulut rendah. Udara ditarik masuk melalui lubang hidung.
Udara ditarik masuk melalui lubang hidung. Kita ulang balik sekali lagi. Mulut tutup, dasar rongga mulut turun. Jadi kamu kena ingat, bila dasar rongga mulut turun, dia akan menyebabkan tekanan dekat luar tinggi, tekanan dalam rendah. Bila tekanan luar tinggi, dia akan menolak tekanan luar, udara kat luar tu masuk ke dalam rongga mulut ni, dasar rongga mulut ke dalam rongga mulut. Jadi tekanan dalam mulut tu rendah, tekanan luar tinggi, udara akan masuk. Boleh ya? Kemudian kita ada tarik nafas lagi, yang ini yang seterusnya. Glotis terbuka. Ini seterusnya lah. Tadi awal-awal yang nombor 1 ni glotis tutup lagi. Glotis tutup. Yang ni glotis terbuka. Glotis terbuka, lubang hidung tutup. Waktu ni lubang hidung dia tutup dekat sini. Okey. Sini lubang hidung terbuka, udara masuk. Sebab apa? Dasar rongga mulut tu turun. Yang ini glotis terbuka, lubang hidung tutup. Jadi bila lubang hidung tutup, glotis terbuka, dasar rongga mulut naik. Waktu ni dia naik. Dasar rongga mulut ni dia naik. Jadi bila dia naik, dia akan menyebabkan tekanan dekat dalam mulut tu jadi tinggi. Bila tekanan dekat dalam mulut tinggi, udara sama ada dia keluar melalui hidung atau dia pergi ke tempat yang lain. Dia nak keluar dekat hidung tak boleh sebab hidung tutup. Jadi terpaksa ditolak masuk ke dalam peparu. Jadi tekanan udara meningkat dan tolak udara ke peparu. Dia akan tolak udara ke peparu. Kemudian hembus nafas. Jadi peparu mengecut. Peparu mengecut, udara disingkirkan daripada peparu. Dibantu oleh tekanan abdomen, sifat kenyal peparu. Jadi bila peparu mengecut, kamu kena ingat, bila mengecut, tekanan dekat dalam peparu tu tinggi. Tekanan dekat luar rendah. Jadi bila dia ditekan, mengecut, tekanan tinggi, dia akan bergerak ke kawasan yang tekanan rendah. Jadi udara tu akan ditolak keluar pergi ke kawasan mulut. Bila dia sampai ke mulut, dia akan keluar melalui hidung. Seterusnya campur dengan udara di dalam mulut. Jadi mulut tu ada udara, dia akan bercampur, dia akan dihembus keluar. Ya, itu kata lah. Jadi sekarang ni kita masuk kepada manusia. Manusia, sistem respirasi manusia, bukan sistem, struktur respirasi manusia adalah alveolus. Untuk ikan kita ada insang, untuk serangga kita ada trakea, untuk katak kita ada peparu dan kulit. Untuk manusia kita ada alveolus. Jadi kita tengok dulu ciri-ciri alveolus. Alveolus banyak, bilangan alveolus banyak, jumlah luas permukaan dia pun besar. Jadi dia bilangan alveolus yang banyak dan ini juga dibantu dengan jumlah luas permukaan yang besar. Jadi bila bilangan banyak, luas permukaan banyak, dia bertambah-tambah banyak lah. Jadi penukaran gas tu boleh berlaku dengan kadar yang paling-paling tinggi dan paling-paling maksimum sekali. Okay, disebabkan oleh bilangan alveolus yang banyak, jumlah luas permukaan yang besar. Kemudian dinding alveolus tu dia lembap. Sama juga macam katak tadi. Dia lembap lah, kulit dia lembap kan. Sama juga macam tracheol dekat serangga tadi lembap juga. Dilingkari oleh jaringan kapilari darah yang banyak. Jadi dia ada jaringan kapilari yang banyak, darah yang banyak. Dinding alveolus nipis, setebal satu sel sahaja. Jadi dia setebal satu sel sahaja. Jadi kalau kamu tengok kat tepi ni, gambar rajah ni, kita ada salur darah lah. Kemudian yang kecil-kecil itu adalah kapilari darah. Kemudian yang ini adalah trakea. Okey, trakea. Ini ada salur darah lah. Salur darah. Yang bulat-bulat kecil ni, yang bulat-bulat ni, yang ni adalah alveolus. Ni bulat-bulat ni adalah alveolus. Jadi kita tengok dulu apa yang berlaku pada dada manusia tu. Okey, dada manusia yang di sini ni. Apabila tarik nafas dan hembus nafas. Jadi kita pergi kepada yang tarik nafas.
otot interkostal luar mengecut. Jadi otot interkostal ni ada pada mana? Ada pada tulang rusuk. Pada tulang rusuk tu dia ada otot interkostal luar, ada otot interkostal dalam. Ada dua jenis otot yang pada tulang rusuk ni lah yang kamu belajar pada silibus kamu ni, iaitu luar dan dalam. Pada tarik nafas, otot interkostal luar tu akan mengecut, otot interkostal dalam mengendur. Dia mesti satu mengecut, satu kendur. Kalau dua-dua kecut, dia ada masalah lah nanti. Okay, dia pun tak tahu dia nak tarik nafas kan, hembus nafas kalau dua-dua mengecut. Apabila tarik nafas, sangkar rusuk akan naik ke atas, arah ke depan. Nampak tak? Sangkar rusuk ni akan naik ke atas. Dan dia akan seolah-olah dada tu naik ke depan. Kamu kalau tarik nafas pun sama juga. Kamu tarik nafas, jadi dada tu akan naik. Dada tu akan naik. Otot diafragma turun jadi lepeh. Nampak tak? Otot diafragma ni dia turun jadi lepeh. Cikgu tebalkan ni. Otot diafragma akan turun jadi lepeh. Inilah otot diafragma. Okey, otot diafragma turun jadi lepeh datar. Isi padu toraks bertambah, tekanan kurang. Jadi bila dia nak tarik nafas, isi padu toraks tu akan bertambah. Jadi bila isi padu toraks bertambah, tekanan dekat dalam tu kurang. Tekanan luar ni kita panggil tekanan atmosfera akan tinggi. Jadi bila tekanan luar tinggi, tekanan tu akan menolak udara masuk ke dalam peparu atau sistem pernafasan. Boleh tak? Ni samalah. Kita pergi serangga tadi, kita pergi ikan ke, kita pergi katak pun sama juga. Tekanan dekat luar mesti tinggi yang menyebabkan udara tu ditolak masuk ke sistem pernafasan, masuk ke dalam peparu. Okey. Kemudian bila dia nak hembus nafas, udara dekat dalam tu tinggi pula, dekat luar rendah. Jadi udara yang dekat dalam tu tinggi akan menyebabkan dia ditolak keluar daripada tubuh badan. Jadi macam mana pula hembus nafas? Hembus nafas ni semua terbalik dengan tarik nafas. Sebab tu cikgu tak tulis. Jadi untuk otot interkostal, buat warna merah. Untuk otot interkostal luar, dia akan kendur. Untuk yang tarik nafas ni, hembus nafas dia akan kendur. Okey, dia kendur. Untuk otot interkostal dalam, dia akan mengecut. Kalau untuk hembus nafas. Sangkar rusuk naik atas arah depan. Ni sangkar rusuk akan jatuh bawah lah. Okey. Dan dia ke belakang. Terbaliklah. Otot diafragma turun jadi lepeh. Ni otot diafragma akan naik melengkung. Dia akan naik melengkung ni. Otot diafragma akan naik melengkung. Isi padu toraks akan berkurang. Tekanan akan bertambah. Jadi isi padu toraks akan berkurang, tekanan akan bertambah. Tekanan atmosfera luar lagi rendah berbanding dalam. Jadi tekanan dekat luar tu rendah, kat dalam tu tinggi. Jadi bila tekanan dalam tu tinggi, yang menyebabkan udara ditolak keluar daripada sistem pernafasan di dalam badan. Jadi badan tu akan kelihatan seperti dia mengecut, dia tak mengembang. Jadi nak ingat dua-dua, tak perlu ingat dua-dua. Kamu ingat tarik nafas satu saja. Jadi maksudnya semua ciri-ciri yang ada pada tarik nafas tu, dia mesti berlawanan dengan hembus nafas. Okey, dia mesti berlawanan dengan hembus nafas. Sekarang ni kita akan pergi kepada pertukaran gas di alveolus. Cuba fahamkanlah. Jadi di kapilari darah sekarang ni, ni kapilari darah. Ni kapilari darah. Jadi kapilari darah, tekanan separa karbon dioksida tinggi. Jadi nak bagi tahu dalam kapilari darah yang membawa darah pergi ke peparu tu, dia mempunyai tekanan separa karbon dioksida tinggi ataupun karbon dioksida tinggi dekat dalam darah tu. Jadi dekat sini karbon dioksida tinggi lah. Tinggi karbon dioksida. Berbanding dengan udara alveolus. Udara yang masuk ke dalam alveolus ni, dia mempunyai tekanan separa oksigen yang tinggi. Tekanan separa oksigen yang tinggi. Yang menyebabkan nanti oksigen akan masuk ke dalam kapilari darah. Oksigen akan masuk ke dalam kapilari darah. Jadi bila oksigen masuk ke dalam kapilari darah sekarang ni ada keupayaan oksigen. Kamu kena ingat, mana lagi bagus
mana lagi disukai oleh sel darah merah untuk bergabung dengan dia, oksigen lagi disukai. Jadi bila oksigen ada, dia akan lepaskan karbon dioksida, oksigen akan bergabung dengan sel darah merah. Jadi sekarang ni bila oksigen masuk dalam ni keadaan karbon dioksida bergabung dengan sel darah merah. Jadi oksigen akan ambil tempat karbon dioksida. Jadi bila dia ambil tempat karbon dioksida akan dilepaskan masuk ke dalam blood, dalam darah. Jadi darah tu nanti, karbon dioksida tu nanti akan keluar dan masuk ke dalam alveolus dan dihembus keluar apabila dia hembus nafas. Okey. Tak susah sangatlah. Jadi maksudnya oksigen dia akan masuk ke dalam alveolus, daripada alveolus dia akan bergerak masuk ke kapilari darah. Apabila oksigen ada dalam kapilari darah, karbon dioksida tu akan hilang dia punya ikatan dengan sel darah merah, sebabkan dia lagi suka pilih oksigen untuk dia bergabung sel darah merah. Jadi sel darah merah sekarang ni dah berada dalam keadaan yang beroksigen. Karbon dioksida yang ada dalam darah tu nanti akan masuk ke dalam alveolus dan akan keluar, dihembus keluar. Jadi sekarang ni itu adalah pengangkutan bagi oksigen. Oksigen kebanyakan dia akan bergabung dengan hemoglobin. Jadi bila dia bergabung dengan hemoglobin, dia akan membentuk oksihemoglobin. Darah tu kita panggil darah yang beroksigen. Nanti kita akan pergi masuk lagi dalam sistem pengangkutan. Lagi detail sikit lah. Lagi banyak sikit maklumat dia. Tapi sekarang ni kita pergi kepada pengangkutan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida 70% diangkut dalam bentuk ion bikarbonat. Jadi ion bikarbonat ni bentuk kimia dia apa? Yang ini. HCO3 negatif. Cikgu usahakan HCO3 negatif. Cikgu ulang sekali lah. Banyak kali dah cikgu ulang dalam video-video sebelum ni. Cikgu kimia dia dah lama tinggal. Jadi kemungkinan ada kefahaman dia tu tak apa nak bagus. Minta maaf lah. Tapi nak bagi tahu bila sebut ada ion tu dia ada charge positif negatif kat situ kan. Jadi bila sebut tentang ion dia ada negatif positif. Okey. Jadi 70% karbon dioksida akan diangkut dalam bentuk ion bikarbonat. 23% akan diangkut dalam hemoglobin. Dia membentuk karbaminohemoglobin. Kalau hemoglobin ni ada dekat mana? Ni cikgu ulang sekali lagi. Hemoglobin ni dia ada di dalam ni. Ni darah, sel darah merah. Ni sel darah merah. Sel darah merah yang ini. Hemoglobin ni apa? Hemoglobin yang ada dalam sel darah merah ni. Jadi maksudnya hemoglobin tu lagi kecil lah berbanding dengan sel darah merah. Jadi dikatakan satu sel darah merah ada 250 juta. Jadi satu sel darah merah ada 250 juta hemoglobin. Ada yang kata, ada buku kata 200 juta hemoglobin. Satu hemoglobin boleh bawa 4 oksigen. Jadi satu sel darah merah boleh bawa 1 bilion oksigen. Hebatlah ciptaan Tuhan ni kan. Jadi 23% akan gabung dengan hemoglobin, akan membentuk karbaminohemoglobin. 7% pula akan larut menjadi asid karbonik. Okey, akan larut menjadi asid karbonik. Jadi asid karbonik ni tak apa nampak dia punya ni. Asid karbonik H2CO3. Dia bukan ion kan. Kalau ion tu dia ada negatif positif charge kat situ. Jadi dia akan larut dalam menjadi asid karbonik. Jadi kita pergi dulu pada karbon dioksida sel badan. Apa maksud karbon dioksida sel badan ni? Dia dekat sel. Maksudnya karbon dioksida yang asal daripada sel. Contohnya dekat jari kita, jari jemari kita ni. Jadi dekat situ karbon dioksida akan dihasilkan oleh sel-sel yang ada dekat hujung-hujung jari ini. Sel tu akan buang karbon dioksida. Karbon dioksida tu akan masuk dalam salur darah. Jadi bila dia masuk dalam salur darah, dia akan diangkut pergi ke peparu. Kenapa nak diangkut pergi ke peparu? Supaya nanti peparu dapat buang karbon dioksida tu dan tukarkan darah dalam keadaan yang terdioksigen kepada beroksigen. Jadi apa berlaku dekat sel badan tu? Apa berlaku kat hujung jari tu? Karbon dioksida dia akan bergabung dengan air. Dengan bantuan enzim carbonic anhydrase,
dia akan jadi asid karbonik, H2CO3. Jadi H2CO3 ni pula, tebalkan sikit, H2CO3 ni sini akan terurai. Jadi bila dia terurai, dia akan jadi ion bikarbonat dan ion hidrogen. Sekali lagi ya. Karbon dioksida yang ada dekat sel badan kat ujung jari itu, sebab apa ada karbon dioksida? Sebab sel-sel tu menjalankan proses untuk penghasilan tenaga, respirasi sel. Jadi dia hasil karbon dioksida, hasil tenaga. Karbon dioksida tu akan dibuang keluar daripada sel, akan masuk ke dalam salur darah. Jadi bila dia masuk dalam salur darah, karbon dioksida tu akan combine, akan bergabung dengan air. Air ada dekat mana? Air ada dalam darah. Air ni adalah salah satu komponen utama darah. Jadi bila dia bergabung dengan darah, dengan bantuan enzim karbonik anhydrase, dia membentuk asid karbonik. Asid karbonik ni adalah formula dia, H2CO3, H2CO3. Terbiasa dengan bahasa Inggeris kan. Jadi H2CO3 ni akan terurai membentuk HCO3 negatif ataupun ion bikarbonat dan ion hidrogen. Jadi ion bikarbonat ni akan meresap ke dalam plasma darah. Jadi darah ni dia ada plasma lah, dan diangkut ke peparu. Jadi dia diangkut ke peparu. Boleh ya? Jadi kita ada ion bikarbonat. Nampak tak? Dia kata 70% daripada karbon dioksida ni diangkut dalam keadaan ion bikarbonat. 70% akan diangkut dalam ion bikarbonat. Sekali lagi ulang. 70% akan diangkut dalam keadaan ion bikarbonat. Macam mana ion bikarbonat tu boleh terbentuk? Ni proses dia. Okey, yang cikgu cerita tadi lah. Kemudian karbon dioksida dalam kapilari darah. Okey. Di kapilari darah tu maksudnya dia dah sampai dekat alveolus, dia nak dibuang keluar. Nak masuk ke dalam alveolus, nak dibuang keluar oleh tubuh badan. Jadi bila dia sampai dekat kapilari darah dekat alveolus tu, ion bikarbonat ni, ion bikarbonat akan meresap semula ke dalam eritrosit. Jadi dia complicated sikit. Tapi kamu tak payahlah pening kepala. Ini dia ada detail dia. Tapi nak bagi tahu dia, ion bikarbonat ni dia akan masuk ke dalam eritrosit. Eritrosit ni apa? Sel darah merah. Dia akan masuk ke dalam eritrosit. Masuk dalam eritrosit tu dia akan bergabung dengan ion hidrogen semula. Jadi bila dia bergabung dengan ion hidrogen, dia akan membentuk apa tadi ni? Asid bikarbonat. Jadi dia akan membentuk asid bikarbonat. Sekali lagi ya. Ini berlaku di kapilari darah di alveolus. Jadi bila dah sampai ke alveolus tu, ion bikarbonat akan meresap masuk ke dalam sel darah merah. Jadi dia meresap masuk ke dalam sel darah merah. Apabila dia dah masuk meresap ke dalam sel darah merah, dia akan bergabung semula dengan hidrogen ion hidrogen. Jadi bila dia bergabung dengan ion hidrogen, dia akan membentuk asid bikarbonat. Okey? Asid bikarbonat pula. Asid karbonik. Akan membentuk asid karbonik. Ini adalah asid karbonik. Jadi asid karbonik ni akan terurai membentuk karbon dioksida dan air. Jadi dia patah balik ni. Semua ni dia patah balik. Karbon dioksida tu nanti akan keluar, meresap keluar daripada kapilari darah, masuk ke alveolus. Cikgu harap kamu boleh faham lah. Okay. Kemudian kita ada isu kesihatan respirasi yang dipanggil sebagai Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD. Yang pertama ada emphysema. Emphysema ni alveolus hilang kekenyalan. Saiz bertambah, dinding alveolus rosak. Dia akan kurangkan jumlah luas permukaan. Jadi tak efisien lah. Pernafasan dia tu takkan efisien. Jadi darah akan susah nak sampai ke seluruh tubuh badan. Darah bila tak sampai, kadang-kadang tubuh badan tu, kulit tu dia boleh jadi biru. Okay? Kenapa boleh jadi biru? Kamu tanya cikgu biologi kamu kat sekolah lah. Kemudian kita ada bronkitis kronik. Nombor 2, bronkitis kronik. Bronchiol ni dia radang. Radang tu maksudnya keadaan yang tak pernah sihat lah. Okay? Tak pernah sihat. Dan dia akan menyebabkan bengkak.
bila bengkak, salur pernafasan tu akan tersumbat. Bronchiol ni dia adalah salah satu cabang daripada trachea tu. Jadi trachea, bila dia tersumbat, udara tak boleh nak lalu pergi ke alveolus. Jadi bila udara tak boleh nak pergi ke alveolus, tak boleh berlaku pertukaran gas. Jadi dia akan ada kurang aliran udara, sukar bernafas. Dan bronkitis kronik ni juga akan menghasilkan mucus yang banyak. Jadi bila mucus yang banyak, dia akan selalu batuk berterusan. Bila batuk berterusan, cilium akan rosak untuk sukar buang mucus. Nanti kita tengok cilium tu apa. Kemudian kita ada asma. Semua ni selalu kita dengar kan. Dinding bronchiol bengkak dan tebal. Dinding bronchiol bengkak dan tebal. Jadi dia akan menyebabkan saluran bukaan tiub bronchiol ni kecil, sempit dan sesak nafas. Dia menyebabkan sesak nafas lah. Jadi sebab tu dia ambil spray tu, dia sedut, menyebabkan dia kembali normal, bukaan tu terbuka balik. Jadi cilium ni apa? Cilium ni apa? Ni adalah salur pernafasan lah. Sistem pernafasan, struktur sistem pernafasan. Jadi di sini dia ada nostril. Nostril ni lubang hidung lah. Okey. Di sini kita ada nasal cavity, rongga nasal. Di hujung ni kita ada faring. Belakang tu ada faring. Atas ni kita ada epiglottis. Epiglottis akan tutup larynx apabila makanan masuk lah. Sebab apa, makanan tu akan dimasukkan ke dalam esophagus. Jadi epiglottis akan tutup supaya makanan tak masuk ke dalam sistem pernafasan. Bila dia masuk dalam sistem pernafasan, itu yang tersumbat. Bila tersumbat ni kena buat Hemlock maneuver lah. Hemlock maneuver. Kamu tak ada dalam silibus kamu tentang Hemlock maneuver. Dalam sains ada Hemlock maneuver. Dia ada satu lagi CPR, cardiopulmonary resuscitation. Itu pun tak ada dalam silibus untuk tingkatan 4. Tak tahulah tingkatan 5 macam mana. Kemudian atas tu ada epiglottis. Yang ini kita ada larynx. Larynx ni apa? Kotak suara. Kemudian kita ada trachea. Trachea. Kita ada bronchus. Bronchus cabang yang pertama. Kemudian bila cabang yang seterusnya kita ada bronchiol. Bronchus cabang yang pertama. Kemudian kita ada bronchiol. Okey, di dalam trachea ni, di dalam trachea dia ada cilia. Dia ada cilia. Cilia ni dia macam bulu-bulu lah. Cilia dia ada macam bulu-bulu. Ini plural lah, plural bahasa Inggeris lah. Kalau singular kita panggil cilium. Kalau dalam buku teks kamu ni disebut cilium. Jadi cilia ni, atas cilia ni dia ada mucus. Jadi cilia ni sentiasa akan bergerak menolak mucus ni pergi naik ke atas. Menolak mucus naik ke atas. Jadi cilia tu membantu untuk tolak mucus naik ke atas. Kadang-kadang sebab tu kita rasa macam dekat leher kita, kat tengkuk kita ni penuh dengan mucus kahak kan. Sebab apa? Sebab dia akan tolak mucus naik ke atas. Apa fungsi mucus? Mucus akan menapis udara yang masuk. Dia akan memerangkap semua habuk-habuk yang ada tu supaya dia tak merosak, mengganggu sistem pernafasan. Jadi dia akan tolak naik ke atas sampailah ke tekak kita ataupun faring. Kan? Faring. Ini tak akan buang lah. Ataupun ada setengah orang dia telan. Kalau tak sempat nak buang dalam kelas, nak buat macam mana, takkan nak pergi buang, telan lah. Jadi cilium. Jadi apa maksud yang kat bawah ni? Cilium rosak, sukar untuk buang mucus. Jadi bila cilium rosak, mucus ni tak dapat nak ditolak. Mucus ni tak dapat nak ditolak naik ke atas untuk dibuang. Jadi dia akan stay kat situ, lama kelamaan dia akan menyumbatkan sistem pernafasan. Itu sesuatu yang tak bagus lah. Dia kalau penyakit lain ni, dia lambat sikit. Kesan dia tu kadang-kadang ambil masa bertahun. Tapi kalau dia menyebabkan sistem pernafasan, dia block, dia sumbatkan sistem pernafasan, macam mana orang tu tak bernafas? Dalam masa 5 minit, 10 minit, setengah jam meninggal lah. Sebab apa? Sebab oksigen tak dihantar ke seluruh tubuh badan. Tak boleh berlaku pertukaran gas.
Sebelum ni kita dah fahamkan tentang respirasi dalam haiwan dan manusia. Jadi sepatutnya sekarang ni kita cuba pergi pada tumbuhan pula lah. Jadi kalau berbanding dengan haiwan dan manusia tu, haiwan manusia memerlukan oksigen yang tinggi dalam proses respirasi dia disebabkan oleh penggunaan tenaga yang tinggi. Tenaga dalam bentuk apa? Dalam bentuk ATP. Jadi ATP ni nak tak nak perlu dihasilkan. Jadi cara yang paling terbaik sekali untuk hasilkan ATP ni adalah menggunakan oksigen dalam respirasi aerob. Sebab disebabkan keperluan kepada ATP ni sangat penting, walau tidak ada oksigen pun sel-sel tetap akan hasilkan ATP dalam proses respirasi anaerob. Jadi nak bagi tahu je, kalau ada oksigen, kehadiran oksigen dia lagi bagus dalam penghasilan ATP, lagi banyak. Okey, dan kalau kita bandingkan haiwan dengan manusia, haiwan manusia dia bergerak. Okey, dia bergerak, dia ada banyak panca indera, dia ada banyak proses yang berlaku yang memerlukan ATP. Jadi nak tak nak dia akan memerlukan tenaga yang banyak. Ada banyak proses yang memerlukan tenaga ni. Jadi kamu kena bezakanlah glukosa dengan ATP. Glukosa akan dipecahkan akan menjadi ATP menggunakan oksigen dalam respirasi aerob. Tumbuhan pun memerlukan oksigen juga. Jadi bila dia memerlukan oksigen, respirasi kena berlaku. Terutama sekali respirasi aerob lah. Okey, tapi dia menggunakan tenaga tidak sebanyak manusia atau haiwan. Jadi dia kurang tenaga berbanding haiwan atau manusia. Tapi tetap dia memerlukan tenaga. Jadi ATP ni tetap diperlukan oleh tumbuhan, terutama sekali dalam pertumbuhan dan pengangkutan aktif lah. Jadi kalau kamu ingat, pengangkutan aktif ni akan menggunakan ATP. Dia akan terutama sekali pada akar yang akan menyerap nutrien-nutrien yang sepatutnya diperlukan oleh tumbuhan tu. Dan respirasi ni, dia ambil oksigen ni dekat mana dia boleh ambil oksigen. Jadi antara tempat yang paling banyak sekali proses respirasi ni berlaku adalah pada daun. Sebab di daun adanya stoma atau stomata. Jadi stoma ni adalah satu bukaan yang ada pada sel pengawal. Jadi sel pengawal ni kedudukannya banyaknya berada pada bawah daun. Ini kita cerita pada tumbuhan-tumbuhan secara umumnya yang banyak di darat lah. Okey, yang banyak di darat. Kamu kalau berjalan, kamu nampak pokok tu ada daun. Jadi atas daun tu berbanding dengan bawah daun tu lagi banyak stoma, lagi banyak sel pengawal yang akan mengawal stoma tu sama ada terbuka atau tertutup berbanding dengan atas daun. Kenapa atas daun kurang stoma ni? Sebab atas daun apabila kurang stoma, dia akan menyebabkan kurang proses kehilangan air. Sebab tu dia banyak dekat bawah daun. Tapi dia ikut juga kepada jenis tumbuhan. Ada tumbuhan yang dia banyak pada atas daun. Contohnya tumbuhan-tumbuhan yang terapung atas air. Jadi bila dia terapung atas air, stoma ni mestilah duduk pada atas daun. Kalau dia duduk pada bawah daun, macam manalah proses respirasi nak berlaku ataupun pertukaran gas nak berlaku. Sebab selain daripada oksigen yang masuk melalui stoma ni, kita ada juga karbon dioksida yang akan keluar ataupun karbon dioksida yang akan masuk. Jadi ruangan, rongga, lubang stoma ni adalah untuk pertukaran gas. Jadi antara tempat yang berlaku pertukaran gas untuk dia ambil oksigen untuk proses respirasi ni adalah pada stoma di daun. Okey. Dan stoma juga ada pada batang ya. Ada tumbuhan-tumbuhan stoma ni berada pada batang. Contohnya macam kaktus ada stoma pada batang. Sebab apa? Sebab dia tidak ada daun. Jadi dia akan berlaku pertukaran gas di situ. Kemudian kita ada lentisel pada batang. Jadi di sini juga boleh berlaku respirasi. 90% adalah pada stoma di daun lah.
Jadi yang lain tu berlaku di lentisel pada batang dan permukaan akar. Kemudian kita ada respirasi aerob. Okey, respirasi aerob yang akan menggunakan oksigen. Jadi oksigen ni digunakan untuk pecahkan glukosa ni menjadi karbon dioksida, air dan tenaga. Okey, karbon dioksida, air dan tenaga. Jadi tenaga ni pastinya pentinglah untuk tumbuhan, terutama dalam pertumbuhan dan pengangkutan aktif. Waktu siang ada cahaya matahari. Jadi matahari itu akan meninggi lah, dia akan mengeluarkan cahaya dia dan cahaya tu akan jatuh ke bumi. Jadi cahaya ni sangat-sangat penting sebab cahaya ni adalah sumber tenaga utama bagi bumi. Tanpa cahaya ni dia akan menyebabkan banyak kesan buruk terhadap hidupan-hidupan yang ada di bumi. Terutama sekali kepada tumbuhan. Sebab apa? Tumbuhan ni akan gunakan cahaya untuk proses fotosintesis. Jadi cahaya matahari, fotosintesis. Fotosintesis ni akan berlaku di sel pengawal. Jadi kita ada sel pengawal. Sel pengawal ni, dalam sel pengawal dia ada kloroplas. Yang kamu nampak warna hijau ni adalah kloroplas. Sekali lagi ulangan lah kalau kamu tak ingat kan. Kloroplas ni ada di mana? Sel pengawal ni ada di mana? Ada pada bawah daun. Jadi sel pengawal ni akan mengawal bukaan pada stomata. Jadi stomata tu akan terbuka, tertutup, semua berdasarkan sel pengawal. Bahasa Inggeris kita panggil sebagai gut cell. Dalam stomata terdapat kloroplas. Jadi maksudnya akan boleh berlaku fotosintesis di situ. Jadi apabila adanya cahaya matahari, kloroplas tersebut dapat menyerap cahaya dan dapat menjalankan proses fotosintesis. Apabila proses fotosintesis berlaku, glukosa akan terhasil bersama dengan oksigen. Okey, pastinya lah fotosintesis akan hasilkan glukosa dan akan hasilkan oksigen menggunakan karbon dioksida. Jadi dia mudahlah nak ambil karbon dioksida. Sebab apa? Sebab dia berterusan kena dengan udara yang ada di luar. Jadi glukosa di dalam sel pengawal akan meningkat. Jadi dengan kehadiran glukosa di dalam sel pengawal akan menyebabkan, jadi glukosa akan menyebabkan penghasilan ATP. Respirasi sel kan akan penghasilan ATP. Jadi kamu belajar tentang respirasi sel nanti, ada pemecahan glukosa ni menjadi ATP. Jadi ATP ni cikgu dah terang pada yang sebelumnya tu. Dengan kehadiran ATP juga akan membantu dalam pengangkutan aktif, di mana ion kalium akan masuk ke dalam sel pengawal. Jadi apabila dia masuk ke dalam sel pengawal, dalam sel pengawal tu, sitoplasma sel pengawal tu akan menjadi hipertonik. Okey, akan menjadi hipertonik dan menyebabkan tekanan osmosis sel pengawal menurun. Di sini ada maklumat tambahan, tekanan osmosis menurun. Okey, tekanan osmosis menurun. Jadi yang ini akan menyebabkan kepekatan osmosis meningkat. Okey, dia akan tambah kepekatan osmosis. Jadi sitoplasma akan menjadi hipertonik. Air akan meresap masuk ke dalam sel pengawal. Jadi sel pengawal akan menjadi segah. Sebab apa? Sebab air masuk di dalam tu menjadi hipertonik. Tekanan osmosis menurun, kepekatan osmosis meningkat. Okey, kepekatan osmosis meningkat, tekanan osmosis menurun. Jadi air akan masuk daripada luar sel pengawal ke dalam sel pengawal. Sel pengawal akan menjadi segah. Apabila sel pengawal menjadi segah, sel pengawal ni akan bengkok. Bila dia bengkok, stomata ni akan terbuka. Stomata akan terbuka. Kemudian kita ada waktu malam.
Waktu malam, gula dalam sel pengawal akan tukar kepada kanji. Jadi glukosa tu akan ditukar kepada kanji lah. Jadi kepekatan osmosis akan turun. Okey, kepekatan osmosis atau kepekatan air lah, paling mudah sekali ya. Kepekatan air akan turun. Jadi yang atas ni kepekatan air akan meningkat. Kepekatan osmosis meningkat, kepekatan air meningkat. Ion kalium dan air keluar daripada sel pengawal. Sebab apa? Sebab kepekatan osmosis dah turun, menyebabkan stomata atau stoma ni tertutup. Jadi kamu mesti tanya, jadi bila dah waktu malam, cahaya tidak ada, sel pengawal akan tidak segah, stomata akan tertutup, macam mana respirasi akan berlaku? Macam mana berlaku pertukaran gas? Dia nak ambil oksigen, dia nak buang karbon dioksida. Jadi apa sebenarnya yang berlaku yang menyebabkan oksigen tu boleh diambil juga oleh daun-daun ni? Sebab apa? Tanpa oksigen, macam mana dia nak teruskan kehidupan dia pada waktu malam? Dan sel-sel akan mati kalau tidak ada oksigen. Jadi kalau dia ikutkan, dia juga boleh bernafas ya, melalui lentisel. Kalau kamu ingat, dia boleh bernafas melalui lentisel. Dan kalau kamu ingat juga, di daun ni sendiri ada berlaku tindak balas cahaya dan tindak balas gelap, di mana dia melepaskan oksigen dalam proses fotosintesis. Jadi oksigen-oksigen yang terperangkap di dalam sel tu, dalam proses tindak balas gelap tu, boleh digunakan oleh tumbuhan tu sendiri. Dan seterusnya ada juga teori-teori yang menyatakan bahawa stomata ni tidaklah tertutup terlalu rapat ataupun sepenuhnya tertutup. Dia masih ada juga bahagian-bahagian yang terbuka yang boleh menyebabkan oksigen masuk untuk keperluan sel. Okay, oksigen masuk untuk keperluan sel. Jadi kita tengok sikit proses respirasi, proses fotosintesis pada tumbuhan. Okey. Jadi kalau kamu tengok ada graf ni, di sini dia ada membebaskan karbon dioksida, menyerap karbon dioksida. Jadi pada pukul 5 pagi ke 6 pagi, keadaan masih gelap lagi lah. Jadi kalau kamu perasan, kamu pergi sekolah pada waktu pagi, pukul 5 pagi tu kamu bangun, mandi semua, kamu nak solat ke, kamu nak sediakan buku-buku kamu ke, ataupun kamu sedang ulang kaji apa yang cikgu ajar sekarang ni, pukul 6 tu dia akan mulai menaik matahari, cahaya tu sikit-sikit keluar, dan menerangi bumi lah, tapi dia tak sepenuhnya. Jadi waktu tu bila cahaya ada sedikit, fotosintesis akan berlaku. Tapi kalau kamu nampak sini, kadar respirasi akan tetap pada satu garisan. Jadi maksudnya keperluan dia untuk oksigen tu akan kekal. Tak kiralah malam ke, siang ke, tengah hari ke, petang ke, dia keperluan terhadap oksigen tu tetap akan sama. Jadi dia akan pada satu line yang tetap. Satu line yang tetap. Kadar respirasi. Tapi kadar fotosintesis dia akan menaik mengikut kepada cahaya yang ada. Semakin banyak cahaya, semakin meninggi kadar fotosintesis. Semakin tinggi cahaya, semakin tinggilah kadar fotosintesis, sehinggalah dia mencapai tahap yang paling maksimum sekali mengikut kepada kuantiti kloroplas yang ada lah. Dan pada pukul 8 ni kamu nampak kadar fotosintesis adalah sama dengan kadar respirasi. Dan di sini kita panggil sebagai titik pampasan. Kita panggil sebagai titik pampasan, di mana kadar respirasi adalah sama dengan kadar fotosintesis. Dan semakin meninggi daripada pukul 8 ke pukul 9, kadar fotosintesis dah lebih daripada kadar respirasi dan terus meningkat sehinggalah pada pukul 11 pagi di sini.
Cahaya dah waktu tu dah agak mencapai tahap maksimum lah. Okey, cahaya dah sampai tahap maksimum dan tumbuhan telah dapat sepenuhnya cahaya daripada matahari untuk kadar fotosintesis paling tinggi sekali sehinggalah ke petang. Jadi kalau kamu nampak kat bawah ni, kadar respirasi sahaja yang ada sebab tidak ada cahaya matahari. Kalau kamu nampak pada pukul 7 ni, fotosintesis adalah kurang daripada respirasi. Pada pukul 8, fotosintesis adalah sama dengan respirasi, dan pada pukul 10 dan ke atas, fotosintesis adalah lebih tinggi berbanding respirasi. Dan pada pukul 2 ni, fotosintesis sangat-sangat tinggi berbanding dengan respirasi. Okey. Jadi cikgu harap kamu boleh fahamlah tentang sistem respirasi tumbuhan. Dan kemungkinanlah kamu ada bermasalah sikit tentang osmosis ni. Ya. Jadi hopefully kamu dapat bezakanlah antara keupayaan kepekatan osmosis dengan tekanan osmosis. Okey. Jadi osmosis ni memang kadang-kadang dia mengelirukan. Hopefully cikgu harap kamu tak tertukarlah antara satu dengan yang lain. Jadi cikgu tulis sikit lah ya kat sini. Jadi kita ada tekanan osmosis. Dekat buku yang cikgu guna ni, kepekatan osmosis. Jadi bila sebut glukosa, contohnya glukosa tinggi, kepekatan osmosis juga akan tinggi, tekanan osmosis akan turun. Ini yang paling mudah sekali lah untuk kamu gunakan ayat dia. Sekali lagi, tekanan osmosis menurun, kepekatan osmosis, glukosa. Jadi kita ada dalam satu larutan, contohnya ada glukosa. Warna biru ni glukosa. Kemudian kita ada satu lagi warna biru ke glukosa. Kita nak berwarna apa? Warna hitam lah. Okey. Warna hitam tu adalah glukosa. Jadi kalau bekas ni glukosa dia tinggi, tekanan osmosis akan rendah, kepekatan osmosis akan tinggi. Okey. Sebab apa? Sebab air dia akan rendah lah, dan air akan masuk ke dalam bekas glukosa ni untuk seimbangkan balik. Okey. Seimbangkan balik. Sebab tu ada kemasukan air. Air meresap masuk. Boleh ya. Sekali lagi, glukosa apabila tinggi akan menyebabkan penambahan kepada kepekatan osmosis. Jadi kepekatan osmosis akan tinggi, dan ini akan menyebabkan tekanan osmosis akan menurun dalam sel pengawal. Dan ini menyebabkan air akan bergerak masuk ke dalam sel pengawal. Okey, ke dalam sel pengawal. Hopefully kamu tak tertukarlah antara satu sama lain. Untuk yang SPM KBSM ni, cikgu guna buku pelangi ya. Cikgu guna buku pelangi. Cikgu tak guna buku teks. Cikgu tak ada buku teks. Cikgu tak ada hard copy buku teks tu, hilang mana pun cikgu tak pastilah. Tapi basically cikgu baca 100% daripada buku pelangi. Jadi kita dah habis pada bab respirasi.